Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mohon kemaafan tadi terputus kita terputus tadi, mungkin ada masalah internet. Jadi insya-Allah kita akan menyambung semula majlis kita insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita berhenti dengan sebab internet. Kita akan sambung semula insya-Allah. Sebentar saya nak bagi maklumat ni, takut kawan-kawan kita ada yang tidak tahu. Sebentar. Tadi terputus internet, tak tahu sebab apa tiba-tiba. Bentar Taib. Tak tak tahulah apa kes tadi Tak. Okey. InsyaAllah kita akan sambung semula majlis kita yang terputus tadi. Kita ada sikit lagi insyaAllah. Baik, tadi kita berhenti pada perbahasan tentang berjalan berjalan menuju ke masjid kita berjalan menuju ke masjid. Qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqah. Wa dhalika idza tawadda'ta wa kharajta qasidan al-masjid lis-salah. Wa thawabu خطواتك التي هي صدقة أن إحداها تحط عنك سيئة والأخرى ترفع لك درجة في الجنة. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. Okey, kalau kita lihat di sini, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, maksud kata sabdaan Nabi yang bermaksud setiap langkah kamu yang mana kamu telah berjalan dengan langkah-langkah tersebut menuju kepada salat, langkah-langkah itu adalah perjalanan kamu dengan langkah-langkah tersebut adalah satu sedekah. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, itu adalah apabila kamu telah berwuduk dan kamu telah keluar. Kamu berwuduk daripada rumah dan kamu keluar daripada rumah kamu menuju kepada masjid ataupun surau di tempat kita untuk menunaikan salat. Maknanya langkah-langkah yang akan membawa kepada sedekah ini adalah sekiranya kita keluar daripada rumah dalam keadaan kita telah berwuduk.
Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, pahala setiap langkah-langkah yang mana dia adalah sedekah. Okey, langkah-langkah itu adalah satu sedekah. Maksudnya perbuatan baik kita yang melangkah daripada satu kaki ke satu kaki sampailah setiap langkah sampai kepada masjid itu. Setiap langkah itu adalah sedekah. Apa pahala bagi sedekah ini? Apa pahala yang kita akan dapat dengan sebab kita bersedekah secara amalan ini? Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, sesungguhnya salah satu daripada langkah sebut bila kita berjalan, kita akan melangkah kanan dan kiri. Satu langkah itu akan menggugurkan daripada kamu akan satu dosa. Manakala langkah yang seterusnya pula akan mengangkat bagi kamu satu kedudukan di dalam syurga. Maksudnya satu darjat, satu kedudukan di dalam syurga. Maksudnya kalau kita melangkah, langkah pertama, contoh kita melangkah, katakanlah langkah pertama gugur satu dosa. Kita langkah yang kedua, naik satu darjat. Langkah kali ketiga, gugur satu lagi dosa. Langkah keempat, naik lagi satu darjat. Jadi begitulah berterusan sampailah kita sampai ke masjid ataupun surau. Ini adalah berdasarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Ibn Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Fa fi sahihi Muslimin, dalam sahih Muslim, Imam Muslim telah meriwayatkan dengan sanad beliau sampai kepada Sayyidina Abu Hurairah, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang bermaksud barang siapa yang telah bersuci di rumahnya, maksudnya dia telah menghilangkan hadas besar dan juga hadas kecil daripada dirinya. Maksudnya dia keluar daripada rumah tu dalam keadaan dia tidak menenggung sebarang hadas. Dia tidak ada hadas besar, dia tidak ada hadas kecil. Maksudnya dia dah selesai berwuduk daripada rumah dia. Kemudian dia telah menuju ke satu rumah daripada rumah-rumah Allah, iaitu dia telah menuju ke masjid atau dia menuju ke surau. Untuk apa? Untuk dia menunaikan satu solat fardu daripada solat-solat fardu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pergi itu untuk menunaikan solat fardu. Maka kata Nabi SAW, maka adalah dua langkahnya, sebab bila kita berjalan kita akan melangkah kanan dan kiri. Jadi dua langkah itu apa yang berlaku sebenarnya? Salah satunya akan menggugurkan khati'ah. Khati'ah di sini maksudnya dosa kecil. Khati'ah di sini maksudnya dosa kecil. Maksudnya satu langkah akan menggugurkan satu dosa kecil. Wal ukhra, langkah yang kedua pula akan mengangkat satu darjat. Jadi ini adalah sambungan daripada hadis yang bersambungan dengan kelas sebelum ini, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang Nabi SAW menyatakan setiap hari kita kena bersedekah kerana kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat setiap sendi yang telah direzekikan oleh Allah kepada kita pada hari tersebut. Jadi Nabi SAW telah menyatakan sedekah ini bukan semata-mata bagi sedekah dengan duit, tapi ada juga sedekah secara amalan, iaitu sedekah dengan maksud kita melakukan satu kebaikan, yang mana kebaikan itu pahalanya adalah syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah yang kita bagi itu, kita bersedekah dengan amalan kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Kita melakukan satu amalan, lalu kita sedekahkan amalan itu kepada diri kita, lalu pahalanya adalah kita akan menerima ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita perasan, sebelum-sebelum ini Syekh Abdullah Al-Ghumari telah menyatakan ada 3 amalan berdasarkan hadis riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allahumma ighfir li Sayyidina Abi Hurairah wa li ummi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, iaitu membantu seorang lelaki pada kenderaan, bersikap adil di antara dua orang, dan ucapan yang baik. Jadi ini dipetik daripada hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu tersebut, yang telah dimuatkan ataupun direkodkan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dan alhamdulillah kita telah meneliti 3 amalan tersebut beserta juga dengan huraian berkenaan dengan hadis yang didatangkan oleh Sayyidina Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allahumma ighfir li Sayyidina Abi Hurairah wa li ummi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Cuma yang saya secara peribadi muskil
kalau kita lihat sebelum ini, amalan-amalan yang telah disebutkan di dalam kitab ini, rasanya belum ada lagi menuju ke masjid kan, berjalan menuju ke masjid. Sebab kalau kita tengok dalam amalan yang disebut di sini, iaitu berjalan menuju ke masjid, apa kesan dia? Dosa gugur, naik darjat di dalam syurga. Maksud naik darjat dalam syurga, maknanya amalan ini menyebabkan orang itu ke syurga Allah SWT. Buktinya, dia bukan sekadar masuk syurga, tetapi dia dinaikkan kedudukannya di dalam syurga. Daripada satu kedudukan makin tinggi di sisi Allah SWT. Baik, kalau ikut kefahaman saya, ini juga adalah merupakan amalan yang membawa pelakunya ke syurga Allah, iaitu berjalan menuju ke masjid dalam keadaan kita telah berwuduk terlebih dahulu daripada berwuduk daripada rumah. Cuba Ustaz Mudi ataupun cuba kita semua tengok semula, ada tak maknanya sebelum ini amalan yang termasuk kalau kita lihat sebelum ni, ada tak amalan berjalan kaki menuju ke masjid? Ada tak Ustaz Mudi? Ataupun sahabat-sahabat yang lain? Ustaz Mudi sebelum ni, kita tengok balik kelas yang sebelum ni. Saya nak tengok kejap. Kelas sebelum ni, Ustaz Mudi akan datangkan amalan-amalan checklist. Checklist tu supaya kita dapat melaksanakan semua amalan-amalan tu, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Ustaz Mudi. Okay, kita tengok kejap dalam checklist sebelum ini. Ada ke Ustaz Mudi? Kalau kita tengok balik, kita tengok satu-satu je Okey. Kita tengok satu-satu. Bermula yang nombor 1. Saya tak langsung, kita pun boleh check balik lah amalan kita. Memberikan minuman berupa susu. Menghilangkan sebarang kemudaratan yang ada di jalan. Memberi minuman kepada binatang. Menziarahi orang sakit. Menziarahi saudara kerana Allah. Memberi sedikit daripada sebarang rezeki. Menyuruh kepada kebaikan, mencegah manusia daripada kemungkaran, menolong orang yang tidak pandai buat keputusan, membantu seorang dizalimi, menahan diri daripada melakukan perkara yang tidak elok kepada manusia, menjawab salam, menghantar jenazah ke kuburan, menghadiri jemputan kenduri, mendoakan orang yang bersih, memberikan salam, berusaha memberikan nasihat, membersihkan kotoran daripada masjid, memberi senyuman, menunjukkan jalan kepada orang yang sesat, mengosongkan air daripada timba, menggunakan mata untuk membantu orang yang lemah pandangan, memberikan petunjuk kepada orang yang buta, memperdengarkan orang yang tak dengar, menunjukkan di mana letaknya benda soalan yang diperlukan, mengangkat barang, bersikap adil antara dua orang yang bertingkah. Maknanya kalau kita tengok, tidak termasuk sebelum ini amalan yang berjalan menuju kepada semuanya ada 28 Ustaz Mudi semuanya ada 28, tapi Ustaz Mudi tulis 27. Ada satu yang tertinggal. Ustaz Mudi. Cuba kita tengok balik. Saya cek sama-sama ada satu amalan yang tertinggal Ustaz Mudi, sebab kita berada pada amalan yang ke-28. Kita berada di amalan yang ke-28 Sebentar. Boleh check balik sebab rasanya saya kalau ikut catatan saya ni, kita sekarang ni berada pada betul, menolong seorang di atas kenderaannya. Kita tinggal satu ataupun Ustaz Mudi belum tulis lagi tadi okey. Maknanya kita tadi yang di bulan Senin menolong seseorang pada kenderaan menolong seseorang pada kenderaan.
Kemudian nombor 9 bercakap baik bercakap baik ya. Alhamdulillah. Maknanya kalau kita tengok tak termasuk berjalan kaki menuju ke masjid maknanya dalam senarai yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari, tidak beliau datangkan setakat inilah, sebab kita pun tak baca lagi kitab ni sampai habis. Beliau tidak pula menyatakan dengan jelas bahawa berjalan kaki menuju ke masjid ini termasuk di antara amalan yang membawa pelakunya ke syurga. Sebab dalam hadis Sayyidina Abu Hurairah sebelum ini radhiyallahu anhu, Allahumma fili Sayyidina Abu Hurairah wa li ummi Sayyidina Abu Hurairah, beliau mendatangkan 3 amalan yang dipetik daripada hadis ni, iaitu menolong seseorang pada kenderaannya, bersikap adil di antara 2 orang, dan ucapan yang baik. Dalam masa yang sama tidak ada disebutkan sebelum ini berkenaan dengan berjalan kaki menuju ke masjid. Dalam masa yang sama hadis riwayat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu ini, di dalam hadis ini ada di antaranya adalah wa bi kulli khatwatin yamshiha ila shalah sadaqah. Jadi ada satu amalan yang tak pernah disebut lagi sebelum ni, iaitu berjalan kaki menuju ke masjid. Cuma mengapa Syekh Abdullah Al-Ghumari tidak menjadikan ini amalan yang ke-30? Sebenarnya amalan yang ke-30 iaitu amalan yang akan datang, yang akan kita bicarakan di minggu depan biiznillah subhanahu wa ta'ala. Mengapa tidak disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari? Saya pribadi tidak tahu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Adakah beliau terlepas pandang, atau pada beliau ini tidak dianggap amalan yang membawa pelakunya ke syurga, cuma amalan yang membawa kepada pengampunan dosa-dosa kecil. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Sebab kalau yang saya fahamnya, apabila satu langkah itu mengampunkan dosa kecil, satu langkah mengangkat darjat dalam syurga, darjat dalam syurga tu tidak akan diperolehi melainkan orang tu dah masuk syurga. Kalau dia tak masuk syurga, macam mana darjat dia dalam syurga akan ditinggikan? Maknanya berjalan kaki menuju ke masjid itu adalah merupakan amalan yang juga membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Namun mengapa Fadilatul Syekh Abdullah Al-Ghumari tidak memasukkan atau tidak menjadikan amalan ini sebagai amalan yang termasuk di antara amalan yang membawa pelakunya ke syurga? Secara peribadi saya tidak tahu. Wallahu taala a'la wa a'lam. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita jawapan kepada permasalahan ini biiznillah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, selesai juga kita walaupun terpaksa buat 2 majlis tadi. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada amalan yang ke-30, iaitu amalan yang ke-30, iaitu amalan yang ke-30 iaitu menjelaskan keinginan ataupun apa yang diinginkan oleh seorang yang tidak bercakap dengan fasih. Okey, wallahu taala a'la wa a'lam. Okey, Ustaz Muhdi kata kalau kita satukan balik amal ma'ruf nahi munkar, maka amalan jalan kaki ke masjid akan jadi bilangan yang ke-29. Kalau ikutnya memang akan jadi begitulah. Tapi Syekh Abdullah Al-Ghumari telah menyatakan dengan jelas bahawa menyuruh dengan kebaikan dan juga mencegah kepada kemungkaran itu 2 amalan yang bukan satu amalan. Sebenarnya 2 amalan yang berasingan. Dalam masa yang sama beliau tidak menjadikan berjalan ke masjid, tidak dijadikan sebagai satu tajuk tajuk kepada amalan-amalan yang membawa pelakunya ke syurga. Jadi secara zahirnya beliau tidak menganggap berjalan ke masjid itu membawa kepada syurga, walaupun membawa kepada pengampunan dosa dan diangkat darjat dalam syurga. Tapi seakan-akannya begitu. Namun tapi bila disebut tarfa' darajatan, mengangkat satu darjat, mengangkat kedudukannya, mengangkat satu darjat, maka atau mungkin yang beliau maksudkan, atau mungkin wallahu taala alam, sebab dalam hadis disebut wa bi kulli khatwatin yamshiha ila shalah sadaqah. Kemudian disebut dalam hadis yang lain, yang disebutkan tadi, yang terakhir sekali disebut bahawa ihdahuma tahutu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah, mengangkat kedudukan, mengangkat kedudukan. Cuma yang kita faham kedudukan darajah fil jannah,
mungkin juga kedudukan di sini maknanya kedudukan dia di sisi Allah, bukan kedudukan dalam syurga. Mungkin itu juga antara kemungkinan mengapa beliau tidak mengiktibar ataupun secara zahirnya beliau tidak menjadikan berjalan kaki ke masjid itu sebagai amalan yang membawa ke syurga. Wallahu taala a'la wa alam. Ala kulli hal, insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman terhadap kitab ini, dan insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada amalan yang ke-30 secara jelas yang disebutkan oleh beliau di sini, iaitu at-ta'biru 'anil arad. Kita menjelaskan kepada orang ramai apakah kehendak yang diinginkan oleh seorang yang tidak mampu bercakap dengan fasih, biiznillah subhanahu wa ta'ala. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang bersama-sama dalam majlis ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua dan mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga berkat bacaan hadis Rasulullah ini, moga-moga Allah Azza wa Jalla melepaskan kesulitan yang sedang dihadapi oleh sahabat-sahabat seakidah kita yang berada di Palestin. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjaga nyawa kaum muslimin, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada orang Islam di sana, dan mempersatukan kaum muslimin untuk satu hati, satu tekad membantu sahabat-sahabat seakidah di Palestin yang sedang ditindas dan dizalimi oleh rejim Zionis yang telah melakukan kezaliman, merampas tanah, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang-orang yang tidak berdosa di tanah Palestin. Allahumma amin. Moga selamatlah kita di sana, dan moga Yahudi, rejim Zionis yang melakukan kezaliman kepada kaum muslimin diberikan kekalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma alayka bihaula'il yahudil mujrimin. Allahumma alayka bihaula'il ladzina la ya'rifuna hurmatak wa la yahtarimuna hurmatal muslimin wa la yahtarimuna hurmatal masjidil aqsa. Allahumma alayka bihim az-zalimin alladzina i'tadaw 'alal masjidil aqsa walladzina i'tadaw 'ala hurmatil muslimin fi Palestin ya arhamar rahimin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Kita tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada semua yang telah bersama-sama dalam majlis ini. Moga-moga dalam jagaan Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairal jazaa.